sallallahu alaihi wasallam juga bercampur dengan manusia yang lain. Tak, baginda tidak hidup bersendirian setelah dilantik menjadi nabi, tapi membawa baginda bercampur, membangunkan umatnya sampailah baginda wafat. Maka demikian, bila kita bincang tentang amalan muslim sehari semalam, bila ia merujuklah kepada amalan Rasulullah SAW, maka sudah tentu ada beberapa perkara yang perlu kita tahu bersabit dengan bercampurnya sesama manusia, ya. Bahkan Nabi SAW sebut dalam banyak hadis, ialah sebaik-baik manusia, manusia yang bercampur dengan orang lain, ya. Umpama yang disebut dalam Sunan Abi Dawud daripada Ibnu Umar, innal mu'min alladhi khalitun nas wa yasbir ala azahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala azahum. Sesungguhnya seseorang mukmin yang bercampur dengan manusia yang lain, alladhi yukhalitun nas, bercampur dengan manusia yang lain, ya, dan bersabar di atas kekurangan manusia yang lain itu. Asal manusia kan, cacat perangai, tak kena kita hadapinya, tapi kita bersabarlah. Maka Nabi kata itulah sebaik-baik mukmin, lebih baik berbanding mukmin yang tidak bercampur dengan orang lain dan tidak bersabar dengan kekurangan atau keburukan mereka, ya. Sebab itu masa Nabi berada di Madinah, ada seorang sahabat Nabi, dia minta dengan Nabi nak pergi ke gua. Umpama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis daripada Abi Aimamah radhiyallahu taala anhu. Dia balik dari satu peperangan, di tengah jalan dia jumpa satu gua di sebuah bukit. Cantik gua ni, dia kata, ya. Kalau aku boleh duduk seorang buat ibadah pada Allah, okey juga. Macam bersuluk lah, bersuluk kan, duduk seorang, ya. Dia pun balik tanyalah Nabi. Nabi tidak membenarkannya, ya. Kerana that is not Islam, itu bukan Islam, ya. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebagai asal, khairu sum'atir rajulu fi baitihi laila yunaji rabbahu. Kalau mau nak duduk seorang sangat, membangkit di tengah malam, itulah waktu sebaik-baik seseorang menyendiri bersorangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bangun malam-malam, duduk seorang sembahyang. Boleh sembahyang di masjid, Nabi pun sembahyang di masjid juga malam-malam. Tapi sebagian besar daripada munajat Rasulullah SAW dan qiyamul baginda di tengah malam ialah bersendirian. Sekali-sekala itu kita nak tunjuk kat orang, sekali-sekala itu kita nak ajar orang. Kalau Nabi sembahyang bersendirian setiap malam, sekali pun tak pernah sembahyang di masjid, macam mana orang nak tengok? Macam mana orang nak mencontohi baginda? Sekali-sekala kena tunjuk juga, kan? Macam Nabi zikir lah, sebagai besar zikir Nabi perlahan, lepas sembahyang ke, selain pada waktu sembahyang ke. Tapi sekali-sekala Nabi baca kuat, forward, untuk ajar sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat-sahabat yang lain inilah yang nak ajar orang lain selepasnya. Kalau Nabi baca perlahan all the time, macam mana kita nak belajar daripada baginda? Doa Nabi pun sama. The rest of the prayers of the Prophet silent, diam, perlahan aja. Tapi some of the times dia kuatkan supaya dipelajari oleh orang-orang yang lain. Baik. Jadi itu nak kena faham. Nabi tidak membenarkannya. Sebab itu kita lihat Rasulullah SAW dia pergi ke Gua Hira itu before dia jadi Nabi. After dia jadi Nabi, baginda SAW tidak kembali lagi ke tempat-tempat seumpama itu, ya. Baik.
Sebab itu sebagai ajaran yang mengatakan bahawa kalau nak tajamkan kerohanian kita, mata hati kita, kebatinan kita, duduk kat gua-gua, duduk kat Bukit Bukau, ya, sorang-sorang. Tak apalah, tak apa. Bagus tu. Itu bukan daripada Islam. Itu daripada Rahbaniyatun Nasara, kependetaan Nasara. Kependetaan kita ialah bercampur dengan orang lain dan of course lah berjihad pada jalan Allah dengan jihad-jihad yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Jihad ni bukan ada angkat pedang saja. Ya, kita belajar ni jihad lah. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabul jihad mengatakan bahawa jihad yang paling utama ialah belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajar kepada orang lain. Ya. Baik. Hari ini kita nak masuk tajuk yang baru, membalas kebaikan orang lain. Dulu kita dah belajar banyak perkara. Hari ini kita masuk membalas kebaikan orang lain. Karena bila kita bercampur dengan orang lain, ya, of course lah, ada kebaikan-kebaikan tertentu yang dilakukan orang lain kepada kita. Ya. Jadi apa perlu kita buat? Banyaklah perkara yang perlu kita lakukan. Pertama, of course lah kita berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Ya. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Ibnu Umar, Abi Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, tidak bersyukur kepada Allah, yakni tidak berterima kasih. Syukur-syukur tu terima kasih lah, ya. Lepas tu kalau kita, ya, sebab tu orang Arab kalau dia nak ucap terima kasih, dia kata apa? Syukran laka. Ya. Itu bahasa standard lah. Bahasa pasar ni masykur, dia kata masykur tu syukur lah, ya. Mana terima kasih kepada kamu. Syukur-syukur ni makna terima kasih, ya. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Kata Nabi, tidak dianggap berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kita kena sentiasa terima kasih kepada orang lain, terutama orang-orang yang membuat atau melakukan kebaikan kepada kita. Kerana sudah pastilah, ya, ada manusia yang berbuat baik kepada kita. Jadi kalau kita terima kasih itu bukan hanya dari sudut kemanusiaan, bukan hanya dari sudut social responsibility, tapi juga ajaran agama. Bila kita terima kasih, dapatlah pahala kepada kita, ya. Jadi satu benda yang baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Dia terbaliklah. Ada hadis kata, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Ada hadis kata, la yashkurun nas ma la yashkurullah. Sama sajalah. Mana kata kita kena terima kasih kepada manusia, barulah kita dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Satu penghargaan lah, ya. Dan mungkin kita boleh berterima kasih dengan apa-apa lafaz yang kita biasa. Huruf orang Melayu, terima kasih je lah. Apa lagi? Tak ada kot. Okey. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita lafaz terima kasih yang terbaik, seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Man sana'a ilaihi ma'rufan faqala jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'. Itu satu lafaz yang baguslah, ya. Di mana baginda bersabda, jika seseorang itu berbuat baik kepada kita, kita berkata kepadanya, jazakallahu khairan, ya. Ni budak-budak sekolah agama suka sebut. Ustaz-ustaz tak ada ajar di sekolah kan. Jazakallahu khairan. Maksudnya mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kepada kamu kebaikan. Maka itulah Nabi kata ablagha fis sana',
Terima kasih yang paling balik sekali, yang paling bagus sekali, yang paling baik sekali. Ya, itulah maksud. Boleh, kita pun boleh kata jazakallahu khairan. Oh, nak jadi tu Arab ni cakap Arab. Tak, itu lafaz diajar oleh Rasulullah SAW yang terbaiklah. As soon as kita tahulah apa kita sebut jazakallahu khairan, maksudnya semoga Allah Ta'ala membalas kepada kamu kebaikan. Kita ucap terima kasih, bagus, satu penghargaan kepadanya. Itu bukan doa. Tapi bila kita kata jazakallahu khairan, dia ada kedua-duanya. Ada terima kasih, ada doa. Ya. Of course itu lebih baik. Ya. Ataupun kita nak tukar kod Melayu pun boleh, tak ada masalah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kamu. Itu ada dua, ada terima kasih, ada doa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 43, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Sesiapa yang sabar dan mengampunkan, memberi kemaafan. Pasal bila kita bercampur dengan manusia, selain pada manusia buat baik dengan kita, tapi biasalah manusia kan, ada juga yang buat tak baik pada kita. Kalau tidak menzalimi dengan fizikalnya, boleh jadi dengan hatinya, mulutnya dia cakap benda kita sakit hatilah. Maka Allah ajar kepada kita supaya bersabar dan mengampunkan. Walama sabara wa ghafara. Siapa yang sabar, kemudian dia suka mengampunkan orang lain. Inna dzalika lamin azmin umur. Itulah perkara yang baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perkara yang azimah, perkara yang kuat, perkara yang hebat. Ya. Perkara yang amat-amat digalakkan. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, daripada Abi Musa Al-Asy'ari, katanya, ma ahadun asbar ala azza yasma'uhu min Allah. Tidak ada seseorang pun yang lebih sabar berbanding Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas keburukan yang diterimanya. Allah Ta'ala sabar juga. Sebab itu salah satu daripada nama Allah As-Sabur, yang maha sabar. Ya, Allah sabar juga. Ya. Dan Allah lah Tuhan yang, ataupun Allah lah orang yang paling sabar sekali. Innahum yaj'aluna lahu nidda. Di mana sabarnya Allah? Salah satunya ialah mereka mendakwa bagi Allah Ta'ala itu ada sekutu. Wa yaj'aluna lahu walada. Mereka mengatakan Allah Ta'ala ini ada anak. Wa ma huwa ma'a zalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Itulah kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Depa dakwa macam-macam kepada Allah, benda yang tidak berhak kepada dia. Ya, jauh sekali benda yang tidak layak. Dikata Allah Ta'ala ada sekutu, dikata Allah Ta'ala ada anak. Ya. Itu hak paling buruk sekali lah. Bahkan maksiat-maksiat dilakukan oleh manusia, semua itu adalah keburukan yang dilakukan ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak kena sabar juga tu. Ya. Tapi of course lah syirik lah yang paling besar. Ya. Tapi Nabi kata walau bagaimanapun Allah Ta'ala sabar. Allah Ta'ala tidak terus mengambil tindakan kepada mereka. Mereka hanya segelintir daripadanya. Ya. Umat-umat terdahulu banyak yang engkar akan perintah Allah. Tapi tak semua diambil tindakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sekaligus. Adalah sebahagian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, umat-umat yang dibinasakan, tapi tidak semua. Ya. Hak Allah Ta'ala binasa tu untuk jadi pengajaran kepada manusia. Adalah kes-kes tertentu. Ya. Nampak over sangat, bantai sekali. Tapi sebagai yang lain Allah Ta'ala bersabar. Ya. Allah Ta'ala bersabar dengan cara Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka. Mereka dakwa macam-macam pada Allah, mereka tidak sembah Allah, tapi Allah Ta'ala masih memberi rezeki kepada mereka.
tanpa sekatan. Dunia ni siapa yang berusaha dia dapat. Muslim ke, non-muslim ke. Ya. Wa yu'afihim, selain daripada Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka, Allah Ta'ala bagi mereka sihat. Ada orang makin jahat, makin sihat. Makin jahat, makin sihat. Ya. Ada orang yang baik, tak sihat-sihat. Ya. Ada orang tak sihat, tak sampai surau. Terbalik. Ada orang sihat, tak sampai surau. Yang tak sihat, sampai surau. Zahir itu tak sihat lah. Ya. Tapi okey lah. Ya, masing-masing ada penyakit masing-masing. Tapi as long as kita boleh buat kerja kita, boleh juga datang masjid surau, beribadah kepada Allah. Urusan dunia pun kita boleh buat, boleh cari rezeki bagi anak bini. Okey lah. Ha. Mana ada manusia tak sakit? Ada orang tanya saya, Ustaz, ada amalan untuk tak sakit lah? Tak ada. Ha. Ini ada bacaan-bacaan tertentu, baca masa mandi lah, baca masa keluar rumah lah. Tak ada. Nabi pun sakit. Untuk kesembuhan ada. Tapi untuk elak daripada penyakit tidak ada. Melainkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa kepada Allah. Itu saja. Tapi nak confirm, kalau baca ni memang tak sakit lah. Apa tidak ada. Ya. Pasal sakit ni dia sifat manusia. Kalau dia bukan sakit, dia bukan manusia. Itu saja. Very simple to understand. Ya. Jadi wa yu'afihim, Allah Ta'ala beri afiat kepada mereka. Ya. Kita pun samalah, minta afiat daripada Allah. Kerana tidak ada benda yang lebih baik selepas iman, melainkan kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang diberi kesihatan, tapi dia tidak menghargainya. Dia tidak taat pada Allah, dia tidak melakukan amal kebaikan, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kesihatan ni lepas iman dia lah paling afdal. Ulama khilaf lepas iman ni apa yang afdal? Sebagai kata silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Tapi sebagai kata tak, al-mu'afat. Kerana Abu Bakar As-Siddiq dalam Musnad Ahmad, setelah dia dilantik menjadi khalifah, antara khutbah dia ialah ya ayyuhan nas sallallahu al-afiyah fa innahu la yu'ta ahadun afdal ba'da al-iman min al-mu'afat. Wahai manusia, mintalah keafiatan daripada Allah, kerana tidak ada yang lebih afdal selepas iman yang diberikan kepada kamu, melainkan kesihatan yang dikurniakan. Ya. Sebab itu Nabi banyak doa minta keafiatan. Ya. Minta sihat lah. Ya Allah, berilah aku sihat sekurang-kurangnya. Doa ni simple saja. Ya. Minta lah aku Melayu ke. Setiap masa. Tidak ada waktu-waktu tertentu. Adalah tapi tidak banyak. Waktu nak minta sihat ni yang paling bagus antara azan dan iqamah. Ya. Bila kita dah jawab azan, bila kita dah baca doa, bila kita dah selawat Nabi, bila kita dah syahadah, ya. Mana kita jawab doa, jawab azan? Itulah idza qala al-muazzin Allahu akbar Allahu akbar, kita berkata Allahu akbar Allahu akbar. Bila muazzin kata asyhadu la ilaha illallah, kita berkata asyhadu la ilaha illallah. Sampai habis. Bila muazzin kata la ilaha illallah, kita berkata la ilaha illallah. Tak kata Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah saja. Baca apa yang dibaca oleh khatib. Baca apa yang dibaca oleh muazzin. That's it. Exactly. Ya. Itu dia panggil jawab azan. Ya. Umpama dia akan rasa Bukhari Muslim pada Umar Al-Khattab bila kita belajar azan tu kan. Lepas tu selawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurangnya. Ya. Sebaik-baiknya selawat yang diriwayatkan daripada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ada selawat Abu Hamid As-Sa'idi, ada selawat Ka'ab bin Utsah, ada selawat Wa'id bin Hujur, ada selawat Abu Sa'id Al-Khudri. Selawat Nabi, tapi depa yang meriwayatkan. Dia dengar Nabi baca macam ni, dia beritahu. Dia dengar Nabi baca macam ni, dia beritahu. Ataupun dia bertanya Rasulullah macam mana nak selawat Nabi baca begitu dan begini. Tak kisahlah. Tapi paling kurang Allahumma salli ala Muhammad.
Satu lagi syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Cuma waktu kita boleh baca di awal, boleh baca di waktu kita boleh baca di pertengahan, kita boleh baca di ujung. Lepas tu baru minta afiat. Lepas tu baca Allahumma rabb hazina wa titamma salatil qa'imah sampai habis. Lepas tu baru baca afiat ataupun doa minta kesihatan. Ya Allah, berilah aku sihat. Ya Allah, berilah aku afiat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Jadi 4 tu lah ya. Menjawab azan, selawat Nabi, doa Allahumma rabb hazina wa titamma salatil qa'imah. Yang keempat syahadah. Yang kelima apa nama? 5 itulah minta afiat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah daripada Anas bin Malik. Imam Syafi'i rahimahullah tersebut dalam ya. Kemustajaban doa antara azan dan iqamah. Itulah hadisnya. Dari Anas bin Malik. La yuradu doa bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Ya. Atau kita buat tadi, kita doalah. Maka sahabat bertanya, "Faman nad'u ya Rasulullah?" Maka apa yang kami nak minta? Dia kata waktu mustajab ni. Jadi apa yang kami nak minta? Nabi pun ajarlah sahabat Nabi. Sallallahu al-afiyah di dunia wal akhirah. Mintalah kepada Allah keafiatan di dunia dan di akhirat. Ya. Itu antara tempat khususlah untuk kita minta afiat kepada Allah. Antara azan dan iqamah. Ya. Boleh minta macam-macam, tapi yang digalakkan salah satunya ialah afiatlah, minta afiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salam, juga satu tempat yang baik untuk minta afiat daripada Allah. Bahkan Nabi SAW dalam sebagai riwayat, antara dalam sunnah Abi Dawud daripada Abi Hurairah, Nabi baca doa sebelum salam lah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, la ilaha illa anta. Ya. Dan dalam setengah riwayat Nabi baca tu semasa sembahyang subuh. Ya, semasa sembahyang subuh. Tak salah jadi doa sebelum salam. Ya Allah, afiatkanlah aku pada badanku. Allahumma afini fi badani. Minta sihat badan dulu. Ya. Kemudian minta Allah maafini fi basari, minta sihat penglihatan. Badan tu dah merangkumi segala-galanya, tapi ada specification, dikhususkan lagi 2 anggota yang penting ini. Pertama, penglihatan. Ya. Mana ada nikmat tubuh badan yang lebih afdal daripada mata. Ya. Buta lah orang paling tak nak sekali. Orang lain-lain tu okey lagi, kan? Ya Allah, afiatkanlah aku pada penglihatanku. Kemudian ya Allah, ya Tuhan aku, afiatkanlah aku pada pendengaranku. Telinga pun sama juga, tuan. Orang yang pekak ni saya rasa tak menang juga. Pekak sikit-sikit pun dah problem. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Wahai Tuhan, aku berlindung daripada kekufuran dan kefakiran. Tiada Tuhan melainkan Engkau. 2 benda ni Nabi sentiasa minta doa lah. Kekufuran, kefakiran. Kerana sebagai kekufuran berpunca daripada kefakiran. Islam tak suruh kita miskin. Ya. Wa yu'tihim, dan Allah Ta'ala beri kepada mereka. Jadi mereka ni buat macam-macam pada Allah, Allah Ta'ala masih beri rezeki pada mereka. Ya. Orang bukan Islam banyak anaknya. Orang Islam yang engkar pun banyak anaknya. Rezeki dari sudut anak, rezeki dari sudut harta dunia, ada. Okey. Pasal Allah, dia ni Maha Pemurah, dia bagi semua. Ya.
Bahkan bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman tu ialah rahmat kepada seluruh makhluk, yang beriman, yang tidak beriman, yang baik, yang jahat. Jadi tak payah heranlah, ya. Itu semua dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang diberi kekayaan, dugaan ke atas kekayaannya. Orang yang diberi kemiskinan, dugaan ke atas kemiskinannya. Orang yang diberi sihat, dugaan ke atas sihatnya. Orang yang diberi sakit, dugaan juga ke atas sakitnya. Orang sakit tapi tidak sabar, Allah Ta'ala tak suka. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam banyak hadis, bila Allah Ta'ala bagi sakit, Allah Ta'ala nak tengok dia ni sabar ke, dia ni putus asa. Siapa yang sabar dapatlah pahala daripada Allah. Siapa yang putus asa, dia dapat pahala sakit tu, tapi dia tidak diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi afiat, Allah Ta'ala bagi segala-galanya. Pasal dia maha pemurah. Bermurah hati dalam bermuamalah. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Adalah seseorang itu bermurah hati ketika bermuamalah sesama manusia. When we deal with human, of course lah kita kena bermurah hati, open mind, open heart, ya. Pasal manusia ni macam-macam perangai. Kemudian larangan berbuat zalim. Kita juga dilarang berbuat zalim sesama kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Jangan sesekali zalim. Ya. Dan zalim ni ada tiga lah. Zalim pada Allah, syirik, zalim pada manusia lain. Of course lah kita tahu, kita tidak mengambil hak orang lain secara tidak benar, dan kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan kepadanya. Sekurang-kurang kejahatan dengan hati dan lidah kita. Ya. Dan satu lagi kejahatan zalim kepada diri sendiri. Itu kita dengan Allah lah, ya. Itu kita dengan diri kita sendiri. Ya. Zalim pada Allah, syirik, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkannya selama-lama. Mati dia, kalau dia matilah kerana itu, matilah dia sebagai seorang manusia yang teramat rugi. Sebab itu dakwah Rasulullah yang paling utama ialah iqamatut tauhid, mendirikan tauhid. Kepercayaan kita kepada arkanul iman, the pillars of faith. Rukun iman itulah percaya pada Allah, percaya pada nabi-nabi, ya. Iman kena kemaskan dulu. Dan kita kena tahu perkara yang membawa kepada kesyirikan. Teramat rugi manusia yang tak tahu betul-betul kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita belajar akidah, hak nombor 1, usulul syirk ilallah. Ya. Asal-usul syirik kepada Allah. Mana benda-benda fundamental bersabit syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah ni bukan semua selain Allah saja, ya. Ada 8 usul yang lain. Ya. Kadang-kadang hak 8 ni orang terlibat ni. Ya. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Allah Ta'ala boleh mengampunkan, tapi Allah Ta'ala akan mengadilinya seadil-adilnya. Yang ketiga, dia panggil zalim kepada diri sendiri. Ini Allah Ta'ala boleh ampun bila-bila masa. Kerana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini ialah hakullah, hak kita dengan Allah. Orang tu tak semayang, kita nasihat dia, tapi kita tak boleh ambil apa-apa tindakan kepadanya, melainkan al-hakim, hakim saja. Kerana itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata dosa peribadi lah, senang cerita, ya. Hakullah, ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ar-Risalatul Laduniyah, dia sebut tentang hakullah, hakul ibad. Hak kita dengan Allah, hak kita dengan sesama manusia. Dosa kita secara peribadi kepada Allah, dan dosa kita sesama manusia. Kita dengan Allah anytime, anyway, Allah Ta'ala boleh ampunkan. As soon as kita kata astagfirullah, ya. Tapi dosa sama manusia, dengan sebab Allah Ta'ala itu maha adil, dia akan mengadilinya seadil-adil pada hari kiamat. Sehingga Nabi sebut haiwan yang menzalimi haiwan lain pun akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kambing ada tanduk, ada satu kambing tak ada tanduk. Yang tanduk ni pergi tanduk, yang tak ada tanduk, dia akan dibawa ke hadapan Allah untuk diadili.
sebagai persediaan sebelum diadilkan manusia-manusia yang lain. Kemudian dia dijadikan tanah, baru Allah Ta'ala start mengadili manusia-manusia yang lain. Betapa Allah Ta'ala nak tuju adilnya dia. Makhluk tidak berakal pun dibawa ke hadapan. Ini kan makhluk yang berakal. Ya? Of course lah. Sebab itu kita jangan kata apa, kena lebih berhati-hatilah hak kita sesama manusia. Hakul ibad, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan of course lah, secara umumnya kesemua perkara yang kita belajar ini tertakluk kepada apa yang disebut sebagai al-akhlaqul hasanah, akhlak yang baik. Kita dituntut supaya berakhlak mulia pada setiap masa, ya. Dan Nabi SAW adalah contoh manusia yang mempunyai akhlak yang paling tinggi, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengiktirafnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Poin dia bila kita bercampur sama manusia ialah akhlak, ya? Akhlak yang baik. Walaupun akhlak ni secara khusus dia ada beberapa kategori, ya. Merujuk kepada hak yang perlu kita tunaikan. Pertama, akhlak kepada Allah, itulah bila kita menunaikan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak tunaikan hak kepada Allah, kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah, bila kita menunaikan hak-hak kita kepada Rasulullah SAW. Hak kita kepada Allah, buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. That's it. Of course lah, Allah Ta'ala suruh, pertama yang wajib lakukan. Yang kedua, meninggalkan yang haram, tinggalkan, ya. Lepas tu baru mari hak sunnah, baru mari hak makruh, lepas tu baru mari hak harus-harus. Tapi ada tata caranya yang boleh kita berpahala lah, ya. Qada hajat harus, tapi kalau kita buat ikut adab, dapat pahalanya, ya. Naik kenderaan harus, kita baca doa, dapat pahalanya. Itu dia punya hierarki, ya. Dan hierarki ini disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Minhajul Talib, Minhajul Abidin, supaya kita nampak, ya. Hak kepada Rasulullah ialah kita mengikuti syariat dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kita mencontohi baginda dalam semua lapangan kehidupan. Itu kita dipanggil hak kita kepada Rasulullah, ya. Yang perlu kita tunaikan, ya. Allah Ta'ala suruh, kita buatlah. Macam mana kita nak buat? Ikut Rasulullah. Buat cara orang lain, Allah Ta'ala tak terima, ya. Boleh ikut cara orang lain, tapi pastikan orang lain tu ikut cara Rasulullah, ya. Inna anzalna ilaika zikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 44. Selepas Allah Ta'ala sebut fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun, tanya orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Siapa yang paling tahu? Of course, yang pertama Rasulullah, baru manusia-manusia yang lain yang ada ilmu yang bagus, ya. Jadi selepas Allah Ta'ala suruh tanya orang yang tahu, jika kamu tidak tahu, Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya kami turunkan kepada kamu kitab, wahai Muhammad, supaya engkau menerangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, ya. Itu fungsi Rasulullah, nak jelaskan kepada manusia apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Ta'ala perintah semayang, aqimus solat wa atuz zakah. Macam mana nak semayang? Masing-masing semayang cara masing-masing? No, semayang cara Rasulullah. Ini maksud ayat ni. Kami turunkan kepada manusia akan perintah, engkaulah Muhammad yang menerangkan kepada mereka apa Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Semayang, ada 5 kali Allah Ta'ala perintah semayang dalam Quran, ya. Aqimus solat wa atuz zakah. Macam nak semayang? Rasulullah pun tunjuk cara semayang. Ada ibadah dia related to physical movement. So every movement yang related kepada ibadah mesti follow the movement of the Prophet. Nabi semayang macam mana? Pergerakannya, perbuatannya. Ikutlah. Pasal Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh puasa. Kita puasa lah. Seumpama yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh zikir, tasbih. Ya alladzina amanu zkurullaha zikran katsira
wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah kepada Allah, bertasbihlah kepada, bertakbirlah kepada, bertahmidlah kepada. Saya nak zikir, apa lafaznya? Apa tata caranya? Suruh ajarlah. Ya. Jadi kita ikutlah cara zikir Rasulullah SAW, lafaznya dan adabnya. Dan semua telah diterangkan kepada kita oleh ulama kita dalam buku-buku mereka. Imam Nawawi rahimahullah mengeluarkan effort yang besar untuk nak karang buku Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar. Ya. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain. Pasal dia perintah Allah. Dan juga perintah-perintah dalam ayat-ayat lain. Muamalah. Ya. Ada muamalah yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Macam mana kita nak tahu yang dilarang? Tengok apa yang Nabi larang lah. Apa yang Nabi larang, tak boleh lah. Apa yang Nabi tak larang, go for it. Jadi itu penting ya. Supaya kita sentiasa di atas landasan dan track yang betul dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kita buat Allah Taala suruh, bagus dah. Tapi hak kita kepada Rasulullah SAW macam mana? Ikut apa yang disyariatkan dan disunahkan oleh baginda. Dan banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu semua adalah hak-hak Rasulullah yang perlu kita tunaikan. Dan bila kita buat, kita dianggap berakhlak kepada Rasulullah SAW. Ya. Ada orang dia dakwa dia sayang pada Nabi. Dia pun karanglah syair, karanglah selawat, karanglah itu, karanglah ini. Kadang-kadang melebihi daripada kedudukan Rasulullah SAW. Macam nak angkat Nabi ni macam Tuhan lah. Tapi tak sampai lah tahap itu. Tapi perkataan digunakan, oh hebat-hebat. Macam kan, kita baca pun, orang tak tahu syarat tak okey lah. Kita baca Allah. Puji Nabi tak perlulah berlebih-lebihan sangat. Ya, Nabi tak suka tu. Tidak berakhlak kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi nak perlu tak. Dan yang ketiga, of course lah, akhlak kepada sesama manusia. Jadi kita baik sama manusia, berakhlaklah kita. Ada secara khusus ada 3 kategori akhlak yang perlu kita tahu. Namun secara amnya, akhlak ni merujuk kepada good ethics. Apa dia panggil? Etika yang baik kepada sesama manusia. Ke akhlak itu. Ya. Dan perkataan akhlak ini yang am dikenali juga dalam agama dan bangsa-bangsa yang lain, kerana mereka pun nak mengajak juga kepada akhlak yang bagus. Ya. Itu akhlak secara am. Ya. Siapa? Dan Nabi ada banyak sebut tentang akhlak dan kelebihan-kelebihan. Saya suka buku yang dikarang oleh Dr. Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Dia baru meninggal setahun 2 lepas. Ya. Dia ada banyak buku koleksi yang bagus-bagus. Antara buku yang saya suka baca lah ialah Al-Khuluqul Hasan fi Du'il Kitab wa Sunnah. Akhlak yang baik di bawah payungan Quran dan Sunnah. Ya. Dia buat marilah ayat Quran, hadis-hadis Nabi, ya, contoh-contoh akhlak Rasulullah dalam ibadah macam mana, contoh-contoh akhlak Rasulullah dalam muamalah macam mana. Ya. Very detail. Sehingga kita lihat persepsi akhlak mengikut neraca Islam dengan perspektif yang lebih jelas. Di samping kepahaman umum tentang akhlak itu sudah memadai. Orang tak belajar agama banyak pun dia tahu akhlak ni makna adab yang baik. That's it. Bahkan bila kita lihat dalam mu'jam ataupun kamus Arab, bila sebut al-khuluqul hasan, dia merujuk kepada al-adabul hasan, adab yang baik. Baik. Jadi itu yang penting ya. Dan pengarang ni banyaklah nukil-nukil di sini kelebihan-kelebihan akhlaknya, dan macam-macam lagi. Dan insya-Allah taala next nanti kita masuklah tajuk yang lain. Bab derma sedekah, bab menegakkan kebenaran. Ya. Di mana orang yang tidak menegakkan kebenaran, dia tidak berakhlak. Itu kita akan sebut selepas ini insya-Allah taala. Kerana kita sering tekankan bahawa Islam adalah agama jamaah, maka of course lah kita menjaga antara satu dengan yang lain, termasuk dengan menegakkan yang ma'ruf, melarangkan yang munkar. Itu termasuk dalam akhlak yang baik ya. Kerana manusia jika dia biarkan orang lain dalam kemungkaran, kadang-kadang dia akan dirosakkan, ataupun kalau dia tak rosak pun dia akan binasa sama juga. Sebab itu Nabi SAW dalam hak akhir zaman
Dia sebut manusia akan rosak begitu, rosak begini, rosak begitu, rosak begini. Kemudian ditanya oleh isterinya Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, anu laku fi wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, di akhir zaman nanti adakah kita akan musnah? Sedangkan masih ada orang yang soleh. Yalah, manusia dia jahat macam mana pun mesti ada kelompok yang baik, mesti. Tapi Nabi kata, "Na'am idza kasurul khabas." Ya, kamu akan binasa jika terlalu banyak kejahatan. Kalau jahat banyak sangat, baik sikit saja, kadang-kadang tak boleh nak menampung. Kalau kita tak binasa pun, kita akan tertarik juga, terbuat juga. Takut begitulah, mudah-mudahan. InsyaAllah ta'ala. Jadi cukuplah tu 40 minit. Cukup. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Ada soalan apa? Ya. Jawapan bagi iqamah sama tak dengan azan? Sebenarnya iqamah ni dia ada dua pendapat ulama bila kita belajar buku-buku fiqh secara keseluruhan. Pertama ialah golongan ulama yang kata tidak ada jawab bagi iqamah. Iqamah hanya nak panggil orang semayang pada waktu itu. Jadi tak ada jawapan. Muazzin baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar dia, kita diam saja. Itu satu pendapat. Yang kedua ialah adanya jawapan kepada iqamah seumpama azan. Ini pendapat majoriti. Ya. Jadi kalau kita jawab azan, kita jawab iqamah macam jawab azan. Cuma qad qamatis solah, qad qamatis solah, kita jawab dalam dua keadaan, ada dua option. Pertama, kita jawab macam muazzin kata. Muazzin kata qad qamatis solah, kita kata qad qamatis solah. Data umum hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab. Bukan Umar Al-Khattab, daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana kata Nabi, "Iza sami'tum muazzin faqulu misla ma yaqul." Bila kamu dengar azin berkata, merujuk pada azan dan iqamah, maka kamu dah kata macam dia kata. Jadi dia kata qad qamatis solah, kita pun kata qad qamatis solah. Satu option. Satu option lagi, kita boleh kata aqamaha wa adamaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meneruskan dan Allah Ta'ala menegakkannya. Mana Allah Ta'ala akan kekalkan sembahyang pada hari kiamat. Allah kita minta macam itu. Bahasa pada hadis diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi daripada Abi Hurairah, tapi dia hadis tidak sahih. Tapi okeylah, sebagai ulama masih menggalakkan. Kita boleh kata qad qamatis solah macam muazzin kata, itu lebih baik ya. Dan boleh juga kita kata aqamaha wa adamaha, walaupun dia berasal dari hadis sahih, dia digalakkanlah juga dalam hadis, tak ada masalah. Jadi jawab jugalah. Itu pendapat majoriti, boleh jawab. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lain? Tak ada? Aku lukau al-azab lazimah liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita atas baik kafarah dan surah Al-Asr.